Relax bro. Okay, kita kembali lagi ke podcast Relax Bro episod 18. Hari ni terrekod Dok, nak sedap episod 18. Hari ni terrekod 18 bulan 18 bulan 1. Jadi 18 bulan 1 episod ke-18. Kita mohon pada semua penonton dan pendengar untuk follow kami, like, share di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify supaya saya pinjam Doknya perkataan ni. Kelestarian. Menyambung kelestarian podcast Relax Bro. Okey Dok. Kelestarian tak kelestarian, saya mula pening ni. Sebab apa tahu? Sebab saya adalah pengguna Tegar Grab. Kenapa? Saya hari tu bila kes keluar kes apa ni, owner Grab katanya pergi ke Israel lah apalah. Aku pun pening kepala. Yelah kita naik Grab Kita naik Grab. So jadi khabarnya besok ni, katanya besok akan ada mogok oleh driver Grab. Saya dapat kat tu. Akan dilaksanakan, kata je kali ni secara besar-besaran. So besok akan mengganggu lah perjalanan kita semua bagi pengguna-pengguna Grab dalam negara. Sebelum saya nak tanya apa sebab berlaku kes tu, saya ada beberapa benda yang saya kira Grab perlu ambil perhatian. Nombor satu sekali, kalau phone call melalui Grab punya apps tu fail. Memang tak clear. Tolong Grab, tolong settlekan benda ni. Susah saya sebab apa? Sebab driver call kita nak jawab tak dengar. Saya call balik tak dapat. Bukan angkat tak apa, itu kita faham, tak ada masalah. Ni tak boleh, tak dengar suara. Lepas tu duk tanya kita rating berapa. Setiap kali kita tanya rating nak bubuh, macam nak bubuh rating. Dah teruk punya call. Tu satu. Dan yang keduanya, dia punya map dia. Dia punya map dia, kan bila kita buat booking, kita boleh tengok driver tu bergerak tak bergerak. Okay. Selalu jadi masalah, keberadaan dan kedudukan kereta driver dalam map tu tak tepat. Saya pun kadang tengok menjadikan kita sana. Kadang-kadang kita rehat lah, kita tak keluar lagi. Contoh kat pejabat, macam ni kita kat pejabat kan. Sekali kita Grab, kita booking jalan depan. Kita tengok 6-7 minit lambat lagi. Tahu-tahu dah sampai. Right. Saya kena dua kali kat tu. So jadi ini pun minta Grab. Saya tak pastilah itu yang saya hadapi. Mungkin orang lain tak hadapi. Mungkin orang lain lah hadapi lagi teruk. Kita tak pastilah. Cuma saya rasa apa yang saya hadapi ni adalah normal. Dan saya kira ramai orang menghadapi benda ni. Tapi part telefon tu saya setujulah. Saya pun kena banyak kali. Banyak kali kadang dia telefon tak boleh angkat. Terutamanya bila kita order food kan. Kita order food, lepas tu dia pun telefon. Dia call kita tak dia call. Kita nak angkat, dah tekan dah angkat tu, tapi dia tak pergi. Dia tak pergi. Ataupun kadang dah angkat, tak dengar suara. Tapi ni saya mungkin nak kongsi sikit dengan Dok, dengan mungkin pendengar dan penonton lah. Saya ni dulu kerja di SPAD. Di SPAD, jawatan terakhir saya adalah Ketua Bahagian Perancangan dan Polisi untuk Kumpulan Operasi. Dan sebelum tu saya punya fokus memang industri taksi dan e-hailing. Saya dan rakan-rakan pada masa tu menulis polisi e-hailing. Kita tulis polisi e-hailing. Kita yang berdepan dengan Uber, kita berdepan dengan Grab, kita berdepan dengan taksi industri. Antara satu industri yang sangat-sangat mencabar keimanan dan kesabaran. You dealing with human. Tak senang. Dan kita pun tak boleh nak marah industri sebab kita pun tahu dia punya struggle. Terutamanya pemandu taksi. Yang bila muncul e-hailing, kita boleh nampak macam mana struggle-nya industri taksi ni. Orang dah tak nak dah ambil taksi konvensional ni. Tapi yelah, nak cakap, kita pun kesian lah tengok ada mesin lagi. Kadang-kadang nak cakap itu yang diorang minta ataupun tak baik. Maksudnya, kalaulah kita jaga industri taksi, kalaulah pemain industri jaga industri taksi ni elok macam London macam mana kau datang e-hailing, macam mana orang naik dekat London Cab pun. Sebab servis dia top. Tapi itu nanti cuma pemandu taksi akan marah. Tapi pemandu taksi akan marah lah bila cakap ni. Tapi I mean it's a very delicate situation yang susah kita nak cakap pun. Saya kesian dengan kawan-kawan. Saya ramai kawan-kawan pemandu taksi yang berkawan. Bila aku Grab nak masuk ke Langkawi, saya ada kawan-kawan saya yang memandu taksi di Langkawi call, marah-marah. Betul. Masa zaman tu lah, tak silap saya. Tak senang untuk urus industri. Memang tak senang. Saya cakap dengan Dok, saya jaga taksi industri ni lebih kurang dalam 4 tahun. Sepanjang 6 tahun saya dalam SPD. 4 tahun saya bersama dengan taksi industri. Tak senang. Okey, tak apa. Cuk kat situ kan. Sekarang ni apa isu besok ni nak mogok ni? Ni penonton ni saya rasa ramai daripada orang naik Grab ni ataupun pemandu Grab.
Saya pun tak berapa pasti. Tapi kalau tak silap saya, ada sedikit perubahan polisi tak silap saya berkenaan dengan kadar upah. Adakah akan menyebabkan kenaikan harga Grab? Harga Grab rasa tak naik. Tak naik. Tak naik. Tapi saya rasa ada perubahan dalam kaedah pengiraan tambang tu. Yang sebenarnya kalau tak silap saya akan memberi kebaikan kepada industri. Cuma sejauh mana dia akan berlaku tu saya pun tak berani nak bagi pendapat pasal saya tak ada detailnya. Tapi saya nak mungkin komen sikit dari segi mogok ni. Mogok ni sebab bila industri taksi bila ada banyak isu-isu yang melibatkan industri taksi pada tahun-tahun sebelum ni, ada banyak mogok-mogok macam ni. Yang sebenarnya salah di sisi undang-undang. Kena careful. Untuk kawan-kawan e-hailing, saya minta careful. Sebab apa? Takut you langgar undang-undang. Bila you langgar undang-undang... Kenapa langgar undang-undang? Contoh, kata dia mogok, dia tak bawa kereta gitu. Okay. Itu tak apa. Yang ni bukan. Dia nak mogok, dia nak bawa kereta dan membunyikan horn. Okay. Dia nak bawa kereta dengan minimum speed 60 km sejam. Okay. Jalan. Okay. Kat mana kita pun tak pasti, saya pun tak tengok detail dia. Tapi saya nak gunakan contoh sebelum ni, ada satu isu yang mana pemandu taksi eksekutif, taksi warna biru. Okay. Mogok. Apa dia buat? Dia drive ke Bukit Bintang, dia break, dia berhenti di tengah-tengah jalan. Banyak berpuluh-puluh taksi berhenti tengah jalan. Bila ni? Ni tahun 2017 saya. 2016. Okay. Berhenti ni. Adakah masa tu kes implementation Grab? Masa tu yang dengan Grab, dengan kenaikan tambang, Uber lagi, banyak isu. Jadi pemandu taksi eksekutif ni dia parking kita di tengah jalan, dia lock KL 4 jam. Jam macam nak gila. Dan itu adalah salah di sisi undang-undang. Akhirnya ada rakan-rakan tu taksi dengan tarik. So kita boleh mogok, tapi saya rasa daripada kita buat mogok, baik kita demand untuk berjumpa dengan pemain industri dan kerajaan, bincanglah elok-elok. Pada saya MOT kena ambil tindakan yang bagaimana? Tindakan kalau boleh panggil pemain industri dan juga pemandu-pemandu ni, persatuan pengguna ke seorang lagi, untuk bagi hak-hak pengguna macam kami ni tidak terabai. Okay, duduk sekali, discuss dan cari solution yang terbaik. Saya nak cakap satu benda lah, Dok. Ini sekarang ni Grab saja yang e-hailing yang monopoli e-hailing. Dia paling besar lah. Paling besar. Tapi saya nak cakap Uber dah tak ada. Uber tak ada. Saya nak cakap satu benda ni yang saya nak cakap sekarang lah. Pemandu e-hailing jangan benarkan orang ambil kesempatan. Ke atas kesusahan dan kepayahan kamu beroperasi sebagai pemandu e-hailing. Saya tahu ada rakan-rakan kita dalam politik ni yang nak jadi champion. Saya tak marah. Kalau mereka faham isu dan macam mana nak menguruskan isu-isu berkaitan industri e-hailing. Tapi jangan ambil kesempatan nak jadi hero. Yang ni saya rasa salah. Saya tahu ada dan saya kenal. Cuma saya tak terlibat. Kalau saya terlibat, saya tak akan benarkan benda ni berlaku. Saya tak akan benarkan benda ni. Yang patut kita buat ialah kita jumpa kerajaan, kita panggil pemain industri, bincang, kalau ada cadangan polisi daripada kita buatlah. Kita buatlah kalau kita rasa masuk akal. Sebab akhirnya mungkin kot dia orang dah nak jumpa tapi pemain industri tak nak jumpa. Pemain industri sentiasa engage. Kita tahu pemain industri sentiasa engage. Cumanya dia mesti ada 3 komponen penting dalam industri. 1, kerajaan pembuat dasar. Nombor 2, penyedia perkhidmatan sebagai pemain industri. Nombor 3, pemain industri dan juga rider-rider dan driver-driver yang terlibat. Nombor 3, pengguna. You kena ingat, 3 komponen ni dia tak boleh, dia mesti bersekali. Dia mesti ada understanding. Ya. Sebab kalau you nak fikir untuk industri saja, kerajaan pemening, pengguna pemening. Nak cerita pasal pengguna je, pemain industri pening, driver pening, kerajaan pening. Kalau kerajaan ikut tembuluk dia je, semua orang pening. Jadi benda ni kena bergerak sekali. Jadi isu ni, Dok, saya hanya boleh menasihat kepada rakan-rakan pemandu e-hailing, kita bincang elok-elok. Jangan kita buat perkara yang melanggari undang-undang. Saya risau sebab akhirnya yang nanti langgar undang-undang ni, siapa yang nak tolong you nanti ni? Yang mana kononnya jadi organizer lah apa benda ni, dia bukan dia boleh keluarkan you kalau kena tangkap ke, kereta you kena angkut ke. Kita pun tak nak benda ni, jadi menyusahkan. Jadi cadangan saya, buatlah press conference, demand untuk jumpa kerajaan. Apa yang diorang nak, demand pada kerajaan, demand pada pemain industri, penyedia perkhidmatan, bincang. Itu demand buat PC, buat PC standard. Buat PC, bagi tahu apa yang kita nak, then aturkan pertemuan dengan MOT beserta dengan
pemain industri. So saya rasa itu langkah terbaik berbincang lah. Ha. Sebab apa? Sebab apa yang anda putuskan itu akan memberikan kesan kepada kami yang pengguna-pengguna Tegar ini. Pengguna-pengguna Tegar. Jadi kita doakan yang terbaik untuk industri, kita doakan yang terbaik untuk pemandu-pemandu e-hailing. Kita faham cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pemandu-pemandu e-hailing dan juga penunggang-penunggang rider ni semua. Kita faham, cuma kita bersikap rasional. Kena bersikap rasional, kena bincang. Janganlah buat perkara-perkara yang tidak akhirnya akan menyusahkan diri sendiri. Jangan. Relax bro.